Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada minggu ini dengan kita punya sesi pembelajaran secara online kita. So untuk hari ini kita akan cuba masuk kita punya chapter yang terakhir. Chapter yang terakhir adalah berkaitan tentang statistik. Okay, chapter yang terakhir kita adalah chapter yang kelima ini adalah berkaitan tentang statistik. Okay, and then untuk topik statistik ini saya pasti rata-rata di antara kamu dah sedia maklum apa yang dimaksudkan dengan statistik. Okay, even waktu sekolah dulu pun kamu dah pernah belajar berkaitan dengan statistik. So saya harap kamu boleh ingat balik apa yang kamu belajar waktu sekolah dulu. Sebabnya untuk topik statistik ini, dia sebenarnya tak ada benda baru yang kamu belajar. Dia cuma recall balik apa yang kamu dah belajar waktu sekolah dahulu. Okay, so kita pertama sekali kita tengok dia punya definisi bagi statistik. So di sini saya tulis, dia kata statistic is any information that obtained from the data. So statistik adalah satu bentuk maklumat yang diperolehi daripada data. So daripada olahan data. So apa yang maksud data tu pula? Okay, so data dekat sini saya bagi definisi dia adalah is a group of value taken from counting tu hitung, okay, or measuring adalah ukur for a certain subject, untuk subjek-subjek, untuk perkara-perkara tertentu. So contohnya waktu sekarang ni, kalau kamu tengok berita sekarang ni penuh dengan berita-berita tentang COVID-19, okay. So kita tengok pertambahan kes setiap hari, okay. So yang itu adalah data, okay, data berkaitan tentang COVID. Okay, daripada data berkaitan dengan COVID itu diolah menjadi satu maklumat yang kita boleh pakai untuk tujuan membuat keputusan ke, dan untuk pelbagai tujuan lah. Okay, so untuk ini kamu kena tahu data adalah satu bentuk, satu kumpulan nilai yang diperolehi daripada kita buat perhitungan ataupun kita buat ukur. Okay, kalau hitung tadi macam kes COVID lah, hari-hari kita hitung, hari ni ada 2 kes, hari ni ada 5 kes, hari ni ada 102 kes. Itu cara kita menghitung lah. And then ada juga data yang kita gunakan, yang kita dapatkan dia penilai daripada proses pengukuran. Contohnya data berkaitan tentang berat. Okay, berat dalam kilogram contoh kata. Okay, so untuk kelas DJA 1, sebagai contohnya kan, macam mana saya nak dapatkan data tentang berat? So saya panggil seorang-seorang, kita buat ukur, ambil penimbang ukur dan saya rekodkan. Rekodkan satu persatu sampai ada 20 orang. So kita ada satu set data berkaitan tentang berat. So itu adalah apa yang dimaksudkan dengan measuring. Macam counting tadi, saya bagi contoh pasal COVID-19. Okay. And then sekarang ni kamu dah tahu apa itu data. And then data pula terbahagi kepada 2. Satu yang dipanggil sebagai data discrete dan satu lagi adalah data continuous. Data discrete ini adalah data discrete lah. Okay, data yang nilainya tidak boleh ada perpuluhan. Tak boleh ada perpuluhan. So contohnya data yang tak boleh perpuluhan ni, contohnya kalau saya kata bilangan pelajar di IKM. Okay, so bilangan pelajar di IKM contoh kata ada 506 orang. So dia tak boleh jadi 506.3 orang. So boleh ke? Tak logik kan? Kalau ada point maksud dia apa? Maksudnya ada orang yang tak cukup sifat. Dia ada 0.3 kat situ. So maksudnya kalau bilangan orang, data dia adalah discrete. Sebab dia tak boleh ada titik perpuluhan. Contoh lain, kalau kita ada data berkaitan tentang bilangan kereta. Okey, bilangan kereta di IKM ada 10 biji yang berwarna merah. Okey, 10 buah yang berwarna merah. Dia tak boleh jadi 10.5. Kalau 10.5, maksudnya apa? Ada kereta potong. So tak boleh lah. So itu yang dimaksudkan dengan data discrete. Data yang tak boleh ada perpuluhan. Manakala continuous data boleh ada perpuluhan. Boleh ada perpuluhan. Contohnya apa? Contohnya berat tadilah. So kalau saya tanya berat kamu berapa? Berat kamu 90.2 kilogram. Logik tak? Logik. Okey, tinggi kamu berapa? Tinggi kamu adalah 187.4 cm. Boleh ada perpuluhan kan? So maksudnya data-data yang boleh ada nilai perpuluhan kita panggil dia sebagai continuous data. Data yang tak boleh ada perpuluhan, discrete data. Okay?
Boleh tu? Setakat ni boleh faham apa yang dimaksudkan dengan statistik dan apa yang dimaksudkan dengan data. Dan data pula terbahagi kepada dua, discrete dan juga continuous. Okey? Okey, seterusnya kita tengok satu contoh. Okey, satu contoh dia beri example yang pertama. Given the data about weight in kilogram for several students in the class of DGA 1A. So, yang ini merupakan kita punya data dan subjek data kita ini adalah berkaitan tentang berat. Berat bagi pelajar kelas DGA 1A. Okey, so daripada data ini, boleh tak kamu kenal pasti sama ada dia discrete ataupun continuous? Okey, so data dia punya subjek adalah berat. So, berat agak-agak dia boleh ada point tak? Boleh kan? So, boleh, maksudnya ini adalah kategori continuous data. Okay, continuous data. Walaupun dekat sini dia tak tulis point, kat sini data kita ni tak tulis point, so tapi dia adalah kategori continuous data. So, dalam chapter kita yang kelima ini, ada 3 perkara yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu belajar. Yang pertamanya, bagaimana kita nak olah data ini dalam bentuk jadual. Data in tabular form. So, data dalam bentuk jadual. So, waktu sekolah dulu, pernah dengar jadual kekerapan? Pernah dengar frequency table? Pernah dengar cumulative frequency table? So, macam mana daripada data kita tu kita nak bina frequency table? Daripada data tu juga macam mana kita nak bina kita punya cumulative frequency table. So, itu yang pertama. Manakala yang kedua kita akan belajar data in graphical form. Data dalam bentuk gambar rajah. Okey, data dalam bentuk gambar rajah. So, kamu pernah tengok waktu sekolah dulu gambar rajah yang macam ni? Ni graf apa ni? Bar chart. And then pernah tengok gambar rajah seperti ini? Yang ini kita panggil apa? Pie chart. Okay. So, dalam topik statistik ini, kamu akan belajar bagaimana nak persembahkan data kamu dalam bentuk jadual. And then yang keduanya, bagaimana nak persembahkan data kita dalam bentuk gambar rajah, bar chart dan juga pie chart. Boleh? Dan yang ketiganya, kamu akan belajar berkaitan dengan measure of central tendency, ukuran kecenderungan memusat. Okey, pernah dengar perkataan mean, purata, median? Pernah dengar mode? Pernah dengar? Saya pasti waktu sekolah kamu pernah dengar benda ni. Cumanya kalau kamu fly waktu sekolah dulu, mungkin tak dengar lah. Ataupun kamu tidur dalam kelas, mungkin kamu tak pernah dengar. Okey, so untuk silibus kita ni, kamu akan belajar 3 perkara ni. Yang pertama, persembahkan data dalam bentuk jadual. Yang keduanya, persembahkan data dalam bentuk gambar rajah. Dan yang ketiganya, bagaimana kita nak mengira mean, median dan juga mode. Ini secara ringkas tentang overall chapter yang kelima. Nanti kita akan pergi satu persatu. Bagaimana kita nak buat 3 perkara ni. Boleh? Okey, sekarang kita nak tengok kita punya perkara yang pertama, kita nak membina jadual, iaitu jadual kekerapan dan juga jadual kekerapan longgokan ataupun cumulative frequency. Okey, berbalik kepada kita punya example tadi. Kita ada data berkaitan tentang berat bagi pelajar kelas DGA 1A dekat sini. Okey, so sekarang ni kita nak transfer ataupun nak jadikan data ini dalam bentuk jadual. Okay, so macam mana kita nak buat? So sebelum tu kita kena buatlah jadual kita dekat sini. Okay, sekarang ni kita tengok yang pertama,
frekuensi table. Okey, so kita punya subjek untuk data kita adalah berkaitan tentang berat. So dekat sini kamu kena tulis weight in kilogram. Okey, so yang ini kita punya frekuensi. Frekuensi itu apa? Kekerapan. Frekuensi kekerapan. So daripada data ini, kalau kamu detect, nilai yang paling kecil dekat sini adalah 50, betul? So 50. Okey. So 50. Lepas tu 55. Lepas tu 65. Lepas tu 70. Lepas tu ada lagi? Tak ada. Okey, so 50. So 50 ni ada berapa 50 dekat sini? 1, 2. So frekuensi dia adalah 2. 55 pula 1, 2. So 2 juga. 65. Saya tertinggal 60 dekat sini. Okey, 60 dulu. 60 berapa? 60, 1, 2, 3, 4. So 60 ada 4 sini. And then 65, 1, 2. Dan akhir sekali 70 adalah 1, 2, 3. So total berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. Betul. So total kita punya data adalah 13. So kalau kamu cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ada 13 data. So betul lah kita punya di sini. Itu bagaimana caranya kita nak membina jadual kekerapan. Habis soalan A. And then untuk soalan B pula, kita tengok construct cumulative frequency table. So kekerapan longgokan. So kekerapan longgokan ini, saya letak dia cumulative frequency. So macam mana kita nak dapatkan kekerapan longgokan? Okey, maksud kekerapan longgokan adalah kekerapan di sini dilonggokkan dengan yang sebelumnya. Okey, so katalah sini 2, dilonggokkan dengan sebelumnya tak adalah kosong kan? So nilai di sini masih lagi 2. Okey, nilai di sini pula 2 dilonggokkan dengan sebelumnya. Sebelumnya adalah 2, 2 tambah 2, 4 lah. Okey, so 4 pula yang ini dilonggokkan dengan 2 dan 2 dekat sini. So 4 tambah 2 tambah 2 dapat 8. Okey, yang ini pula 2 dilonggokkan dengan yang sebelum ini akan dapat 10. Dan 3 dilonggokkan dengan yang sebelum ini akan dapat 13. Selesai. So itu caranya bagaimana kita nak membina jadual kekerapan. Sama ada jadual kekerapan biasa ataupun jadual kekerapan longgokan. So saya harap boleh faham. Alright. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok macam mana kita persembahkan data kita dalam bentuk jadual. And then sekarang ni pula kita nak tengok bagaimana kita nak persembahkan data kita dalam bentuk gambar rajah, dalam bentuk graphical. Okey, dalam bentuk graphical. Okey, dalam bentuk gambar rajah. Okey, so gambar rajah yang kita akan fokuskan adalah bar chart dan juga pie chart. So yang pertamanya kita tengok dulu macam mana kita nak membina graf bar chart. Okey, so nak membina graf bar chart ni seperti kebiasaannya, bila kita nak bina bar chart, kita mesti ada kita punya paksi. Okey, paksi yang menegak, paksi Y, dan paksi yang mendata ini adalah paksi X. Okey, so yang ini kita tak tulis X dan Y. Okey, sebab kita akan terus tengok kepada dia punya subjek. So subjek untuk kita punya data adalah berkaitan dengan berat. So maksudnya kita punya X dekat sini adalah kita punya berat dalam kilogram. Okey, and then manakala kita punya paksi Y pula adalah berkaitan dengan frekuensi kekerapan. Okey, so dah ada benda ni, barulah kita define berat kita ada berapa kategori. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori. So bermula dengan 50, 55, 60, 65 dan juga 70. Okey, manakala frekuensi kita di sini, yang paling kecil adalah 2 dan yang paling besar adalah 4 dekat situ. So kita boleh tulis 1, 2, 3, 4. So dah siap kita punya paksi. And then apabila kita dah ada kita punya paksi tu, barulah kita buat dia punya bar. So macam mana nak buat dia punya bar?
So untuk 50 dia punya bar adalah 2. So ini 50 sampai 2. Okay, habis. And then 55 pula ada 2. So sama juga 2. Okay, 60 pula kita punya bar sampai 4. So naik sampai 4. Ini kena pakai pembaris saya tak ada pembaris kat sini. Okay, and then 65 kita ada 2. And then 70 kita ada 3. Siap dah kita punya baca. Okay, simple je kan? Senang itu. Boleh. Okay, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak membina kita punya pie chart pula. Okay, pie chart. So kamu tahu pie chart kita adalah berbentuk circle, berbentuk bulatan kan, berbentuk circle. Tapi and then circle ni pula kebiasaannya dia ada dia punya sektor kan, bahagian-bahagian kan. So macam ini kita ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori. So maksudnya ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian. Okay. Tapi adakah kita punya bahagian ni saiz besar kecil dia tu sama? Mestilah tak sama kan? Sebab ada di antaranya yang frekuensi dia 2, frekuensi dia 2, 4, 2 dan juga 3. So saiznya mesti tak sama. Okay, so macam mana kita nak tentukan saiz kita punya sektor bagi kita punya pie chart ini? So yang ini kamu kena buat pengiraan sedikit. Sebabnya untuk satu bulatan, hari tu kita dah belajar berkaitan dengan sudut. Satu putaran lengkap, dia punya sudut berapa? Dia punya sudut adalah 360 darjah. Betul? So maksudnya kita nak tahu, okay, setiap bahagian ni dia punya sudut berapa. Okay, sudut ni berapa, yang ni berapa, yang ni berapa dan yang ini berapa. Okay, so macam mana nak dapatkan sudut untuk 50 kg, berat 50 kg contoh kata. So dia punya frekuensi dekat sini adalah 2. Okay, keseluruhannya adalah 13, betul? Okay, 2 tambah 2, 4, 13. So 2 per 13 didarabkan dengan 360 darjah. So tekan kalkulator yang ni, Sat. 2 per 13 kali 360 darjah. So dapat dalam lebih kurang 55 darjah. So yang ini dalam 55 darjah. Okay, so ini 55 darjah. Okay, yang bawah ni pula kategori berat 55 kg pun 55 darjah sebab frekuensi dia adalah 2. Yang ini pun 55 darjah. Okay, and then kalau untuk berat 60 dia adalah 4. So 60 4. So untuk 60 kg kita ada frekuensi dia 4 per 13 kali 360. Tekan kalkulator, Zat. 4 per 13 kali 360 akan dapat 111 darjah. 111 darjah. Saya bundarkan ni. So maksudnya ini adalah 111 darjah. And then satu lagi adalah berat yang 70 ni, frekuensi dia 3 per 13 kali 360. Tekan kalkulator. 3 per 13 kali 360 akan dapat 83 darjah. So sini 83 darjah. So kalkulate balik total daripada atas tu 55 tambah 55 tambah 111 tambah 55 tambah 83. So akan dapat 359. Kenapa tak dapat 360 darjah? Sebab kita bundarkan kepada satu titik belahan kan. So yang ni tak ada masalah. Okay, so bila dah dapat sudut-sudut ini, barulah kita akan buat dia punya pie chart di sini. So pie chart di sini, so katalah, okay, so yang pertama kita ada sudut 55 darjah. So 55 darjah tu besar dia macam mana? So yang ni kena gunakan protector. So kalau kamu nak lukis, gunakan protector, jangan ke sudut. Pernah guna benda ni? Ni namanya protector. Okay, so kat sini ada sudut kosong. Sampai di tengah ni 90 darjah. Sampai kat ujung ini adalah 180 darjah. So macam mana kita nak membina sudut 55 darjah? Buka buku sekolah dulu kalau tak ingat. So 55 ni saya agak-agak dia tak sampai 90. 90 tegak macam ni. So lebih kurang macam ni lah.
So sini 55 darjah. So 55 darjah ni untuk berat 50 kg. Sudut di sini adalah 55 darjah. Okey, ini untuk berat 55 pun sama juga. Dia lebih kurang dekat sini. Saiz dia mesti sama dekat situ. Sebab frekuensi dia ada 2, sudut dia 2 pun. So dia 55 kilo. And then untuk berat 60 darjah, 60 kg, 111 lebih kurang dekat sini dah. So ini adalah 60 kilo. Okay, 60 kilo. And then kena bahagi 2 lagi untuk berat 65 dan 70. So dia macam bentuk dia tak sama kan, tapi nak lebih tepat dia kena pakai protector. Ni saya agak-agak je. So agak-agak ini adalah 65 kilo dan yang ini adalah 70 kilo. So itu caranya bagaimana kita nak membina kita punya pie chart. Kena tahu dia punya sudut. So macam mana nak kira dia punya sudut berdasarkan kita punya frekuensi. So contohnya untuk 50 kg, 2 per keseluruhannya adalah 13 didarabkan dengan 360. So akan dapat 55 dan seterusnya. Okey, boleh tu? Alright. Okey, dan seterusnya untuk kita punya perkara kita yang ketiga adalah berkaitan dengan measure of central tendency. Kita masih lagi menggunakan contoh berat, data berat tadi. Okey, so bagaimana kita nak mengira mean, median dan juga mode. Okey, so sebelum tu kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan mean. Mean adalah purata. So macam mana kita nak kira purata? So data kita di sini ada berapa data, bilangan data? So ada 13 bilangan data kan. So maksudnya kamu kena tambah semua sekali data tu and then kena bahagikan dengan 13. So contohnya yang ini mean sama dengan 50 tambah 55 tambah 60 tambah 65 tambah 70 tambah 60 tambah 60 tambah 50 tambah 55 tambah 70 tambah 65 tambah 60 tambah 70. So tambah semua sekali and then bahagikan dengan 13. Okey, cuba tekan calculator set. Okey, tekan calculator. 50 plus 55 60 plus 65 plus 70 plus 60 plus 60 plus 50 plus 55 plus 70 plus 65 plus 60 plus 70. So total dekat sini adalah 790 bahagi 13 60.77. So 60.77 kg. So ini adalah kita punya nilai mean. Boleh? So tambah semua sekali bilangan data kita tu and then dibahagikan dengan bilangan data kita. Kalau ada 13 lah. Okey? Boleh tu? Alright. Okey, boleh kita teruskan untuk median. Okey, macam mana kita nak kira median? So, sebelum tu kita tengok apa definisi median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Data yang berada di tengah-tengah setelah kita susun dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Data yang berada di tengah-tengah setelah kita susun dari kecil ke besar. So nak mencari median, kita kena susun dulu data kita daripada yang kecil sampailah yang paling besar. So contohnya dekat sini kita ada yang paling kecil 50. 50 ada berapa? 50 ada 2. So 50. Okay. So lepas tu 55. 55 ada berapa? 55. Okay. And then lepas 55, 60. 60 ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 4, 60, 60, 60, 60. Ada 4. So 65 ada berapa? 2. 65, 65. And then 70 ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3.
Right. So itu cara kita susun daripada kecil ke besar. Lepas tu barulah kita kenal pasti yang ada di tengah-tengah tu nilai apa. Okey. So macam mana nak kenal pasti? Kita potong hujung dengan hujung, potong lagi hujung, potong lagi hujung, potong, 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 potong. Potong yang ni, potong yang ni. So yang ini berada di tengah-tengah kan? So yang inilah yang kita panggil dia sebagai median. So maksudnya nilai median kita adalah 60 kg. Okey? Boleh? Senang kan? Median. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan mode. Mode, definisi mode adalah kekerapan yang paling tinggi. So kekerapan yang paling tinggi. So yang data mana yang kerap sekali muncul. Okey, so kalau kita tengok tadi daripada jadual, kita dah kenal pasti yang paling banyak muncul adalah 60 kan. 60 ada 1, 2, 3, 4. So dia muncul sebanyak 4 kali. So maksudnya kita boleh kata nilai mode itu adalah 60 kg. Selesai. Okey. So habis. Ketiga-tiga perkara dah pun saya sentuh. Bermula daripada cara kita nak persembahkan data dalam bentuk jadual, lepas tu dalam bentuk gambar rajah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak kira mean, median dan juga mode. Saya harap boleh faham lah. Kalau tak faham juga, boleh ulang-ulang banyak kali video saya ni. Okey. Seterusnya kita akan tengok beberapa soalan exercise untuk kamu buat. Okey, pastikan buat, snap gambar dan hantar personally WhatsApp dekat saya. So benda yang kamu hantar ni semua ada markah. So siapa yang tak hantar tak ada markah. Markah ini akan dikumpulkan untuk saya jumlahkan total semua sekali, sama ada kamu lulus ataupun tidak subjek matematik ni. Okey, boleh? Alright.